Assalamualaikum, hai. Masuk dulu. Okay, Assalamualaikum, hai. Selamat tengah hari saya ucapkan untuk anda semua. So hari ini Alhamdulillah kita bersama kembali dalam sesi Soul Transformation. Okay, so sorry, bukan sesi weekly focus. Astagfirullahaladzim, kepala ke mana ni? Okay, jap sebelum tu jap. Okay, masuk dulu. Hai, siapa yang ada sekarang? Bantu saya untuk share link ke grup. Sekejap dah. Okay. Okay, so bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda dan tag rakan-rakan anda untuk join sesi ni. Okay, walaupun Cik Auni kita bercuti, kelas tetap diteruskan ya. Okay, so hari ni kita nak bincang. Okay, saya nak share dengan anda beberapa perkara. So yang pertama, macam mana cara kita nak
atasi rasa malas yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua adalah saya nak kongsikan dengan anda beberapa poin yang penting untuk kita nak backup ataupun nak bantu kita untuk kita positif dan berjaya dalam bisnes kita. So jom masuk dulu. Boleh tak siapa-siapa yang ada bantu saya untuk ajak rakan anda dan tag mereka. Saya nak cepat hari ni, so saya tak akan tunggu, saya akan teruskan juga sesi ini. So anda boleh tengok balik lah recorded nanti. So yang pertama adalah yang pertama, cara kita nak atasi rasa malas. Malas ni biasa. Malas ni adalah satu penyakit yang sangat famous dalam kalangan usahawan, sama ada usahawan baru ataupun usahawan lama. Usahawan baru tu mungkinlah rasa malas ni tak kuat lagi merajai diri mereka, sebab usahawan baru ni dia masih lagi ada excitement, teruja untuk buat bisnes. Tapi untuk usahawan-usahawan yang lama, mungkin dah sebulan, 2 bulan dah masuk, dia akan mula dihinggapi rasa malas. So rasa malas ni adalah salah satu sampah sarap yang ada dalam diri. Salah satu yang menjadi faktor penyebab seseorang itu gagal ataupun tidak berjaya. Dan ini memang tak boleh dinafikan. Manusia ni dia sentiasa dibelenggu rasa malas. Sebab tu Rasulullah ajarkan kepada kita satu doa khas untuk nak atasi rasa malas yang ada dalam diri. Siapa ingat doa tu? Siapa ingat? Saya pernah kongsi dalam sesi Soul Transformation pada sesi-sesi yang lepas. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada seorang sahabat untuk mengatasi hutang dan ada 6 atau 7 perkara yang dikawal dalam doa tersebut. Sekejap saya kongsikan dengan anda. Sini ada. Allahumma inni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Terima kasih Puan Mini. Tak tahu ni mana semua orang pergi ni. Mungkin sebab awal ni tak ada. Semua tak nak masuk ke macam mana ni. Tak apalah, saya teruskan juga. So nanti boleh dengar balik recorded. Saya nak baca doa yang anda boleh amalkan. Anda sebagai usahawan boleh amalkan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. So doa ini maksud dia adalah ya Allah, aku berlindung padamu dari kekuasaan dan kedudukan, dari lemah kemahuan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan kezaliman manusia. So kat sini dia ada kekuasaan, berlindung daripada kekuasaan, kedudukan. Maksudnya berlindung daripada gila kepada kuasa, tamak kepada pangkat, rasa lemah dari rasa tak semangat dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari hutang dan kezaliman manusia. 7 perkara yang cover dalam satu doa ni. So amalkan. Jadi bila kita amalkan doa ini, dia akan dapat mengatasi rasa malas yang ada. So itu adalah satu bahagian. So satu bahagian lagi saya nak senaraikan hari ini adalah cara-cara lain untuk kita nak atasi rasa malas. Saya teruskan. Bagi siapa yang nak masuk, boleh tengok balik recorded sebab saya ada rushing sikit hari ni. So yang pertama, kita kena cari punca, cari sebab kenapa kita ni rasa malas. So kenapa pasti punca? Adakah mungkin disebabkan kita malas ni sebab kadang-kadang seseorang tu mungkin macam tu kita ambil live. Kenapa malas nak live? Mungkin malas nak live sebab tak cukup alat, lighting tak cantik, sebab phone. So usahakan untuk fulfill semua yang kekurangan tu tadi. Cari punca dan kenal pasti punca. Bila kita kenal pasti punca, kita dapat atasi, dapat counter balik apa penyebab malas tu tadi. Waalaikumsalam. Hai Syu. Hai, saya teruskan. So kita cari penyebab tadi. Jadi dah tahu dah penyebab dia, so senang kita nak come out dengan solution. Penyebab ni dia macam Roblox jugalah. Kita cari dulu, kenapa aku malas ni? Macam tak ada mood. Kenapa? Dapatkan jawapan tu. Kenapa? Adakah sebab suami tak support? Contoh. Kalau suami tak support, ingat. Ingat. Ada seorang guru nama apa, Andika. Siapa pergi kelas dia, pergi mampus dengan support orang. Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Kadang-kadang
Kita ni mengharapkan support orang. Sebenarnya kita tak perlukan support orang pun, support daripada orang. Sebab apa? Even yang sekatil dengan kita, yang sebilik dengan kita pun mungkin belum tentu support kita. Okay? Mungkin belum tentu support. Support tu just sekadar nak sedapkan hati kita je. Sebenarnya orang tak support, kita boleh buat juga. Kita boleh buat juga. Kita kena tough, kena kuat untuk nak lawan segala roadblock, segala blockage yang ada. Sebab punca kegagalan yang terbesar dalam diri seseorang bukan sebab support, tak dapat support orang. Bukan tak dapat support daripada orang yang tersayang. Tak dapat support dari diri sendiri. Diri sendiri itu yang tak cukup support. Okay? Diri sendiri tak support diri sendiri. So nak tunggu support orang lain. Itu hanya apa? Alasan. Itu hanya alasan. Saya banyak belajar jugalah pasal benda ni. Okay? Jadi kita nak buat sesuatu, kita cakap suami tak support, contoh mak tak support. Tu alasan. Kalau kita nak, kita boleh buat sampai kita dapat. Okay? Alright. So poin kedua adalah kita kena positif balik, berfikir secara positif balik untuk kembali bersemangat. Untuk nak kembali bersemangat, kita kena berfikir secara positif semula. Supaya apa? Kita boleh dapatkan balik fokus kita. Kita ni masalah yang sering juga saya suka sebut pada sesi yang lepas. Masalah kita bila kita tak dapat fokus adalah kita ada masalah dengan emosi kita, energi kita. Bila emosi tak stabil, energi susah nak datang. Bila energi tak ada, macam mana kita nak fokus? Fokus memerlukan energi yang tinggi. Betul tak? Kita nak buat apa-apa, kita perlu fokus, dan fokus perlukan energi. Kalau kita tak ada energi, orang demam, orang sakit, tak ada energi, dia orang buat apa? Tidur, terlentang atas katil. Kan? Kalau sihat, berenergi, macam-macam dah kepala ni kan, otak bersambung-sambung. Sel-sel dalam otak ni berhubung-hubung. Okey, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Faham tak? Jadi, pertama sekali, energi sangat penting. Dan energi tu dia relate dengan emosi. So, barulah ada fokus. Dan untuk berfikiran positif juga, memerlukan energi yang positif. Positive vibes only. Jadi, kita kena kembali bersemangat semula. So, cara macam mana? Kita dah tahu dah macam-macam cara yang kita boleh buat. Kita tinggal nak implement saja. Kita tinggal nak ambil tindakan saja. So, itu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab diri sendiri untuk bertindak. Dan sebab itulah hari ini kita nak bincangkan tentang macam mana cara kita nak atasi rasa malas yang meraja dalam diri kita. Okay? Sebab malas itu adalah pembunuh dalam diam. Nak buat live, rasa malas lah nak buat live. Okay? Lagi nak follow up customer, rasa malas lah nak follow up customer. Nak contact customer, nak reply WhatsApp pun ada kadang-kadang kan, rasa malas lah, tak ada mood lah nak buka WhatsApp customer hari ni. See? Okay? So, salah siapa? Okay? Salah siapa? Jadi kita tak boleh nak salahkan orang lain, tak boleh nak salahkan anak, tak boleh nak salahkan sekeliling kita. So, kita sendiri kena berubah. Dan sampai bila kalau kita tak berubah dari sekarang? Okay? Saya pun keep on advise diri juga, remind diri juga, you have to do something, you tak boleh macam ni. Okay, kita kena buat sesuatu. Sebab kita ada impian yang tinggi kita nak capai. Okay, so poin yang seterusnya, mengatur jadual tu salah satu juga yang boleh bantu untuk atasi rasa malas kita. Bila kita atur jadual kita kena patuh. Masalah ramai orang buat jadual tapi tak patuh. Jadual ni pun sebelum ni pun banyak topik yang berkaitan dengan kita nak buat jadual. Okay, kena ingat disiplin. Dia berkait dengan jadual. Bila kita buat jadual, kita patuh jadual. Pagi straight, macam mana pun kena bangun pukul 6. Tak boleh lebih daripada pukul 6. Kalau lebih daripada pukul 6, miserable jadi hidup kita. Dia akan jadi larilah semua timing dan segala-galanya. So, kita akan jadi rasa down, energi kita drop, kita malas nak fokus, malas nak buat segala-galanya. Ingat kita usahawan, masa kita sangat berharga. Masa kita sangat berharga, tak berbaloi kita nak bazirkan untuk benda lain. Okay, sangat-sangat penting untuk kita jaga masa. Sebab masa ni salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dia sangat berharga dan Allah bersumpah demi masa kan. Allah bersumpah demi masa. Takkan saya saja Allah nak bersumpah. Maksud dia apa tu? Message dia, masa tu sangat penting. Sangat-sangat penting. So, kalau kita tak ada lagi kesedaran, tak tahulah, umur dah 20, 30, 40. Tapi kalau tak ada kesedaran untuk jaga masa, tak tahu bila lagi kita akan jaga masa. Sebab kita ni pun, bila-bila masa je kan Allah nak tarik, nak jemput kita kembali. So, dah siap sedia ke semua? Dah ready ke semua? Kan? Macam mana nak tinggalkan semua? Cukup ke? Okay? So, kena ingat tu. Okay, so poin yang seterusnya adalah kita
kita nak susun semula jadual kita dan segala gerak kerja kita ikut apa yang lebih utama. Sebab apa? Sebab kita nak utamakan yang lebih utama dahulu berbanding dengan yang tak berapa penting. Rasa macam dah pernah selalu sangat dah sentuh. Tapi dia termasuk juga dalam cara nak atasi rasa malas. Sebab apa? Sebab malas ini kita dalam otak kita ni kita miserable. Kita macam campur aduk, nak buat yang mana dulu kan. Nantilah, lepas tu tak apalah, buat benda yang tak penting dahulu. Sedangkan ada banyak lagi benda yang lebih penting yang kita kena fokus. Okay, benda-benda yang ada nilai, ada value yang boleh kita tukarkan kepada something yang ada value. Contohnya, kita boleh tukarkan kepada duit. Masa tu kita boleh tukar kepada duit. So, yang mana yang lebih utama? Kalau diberi pilihan, kita nak pergi membawang, tak ada dapat apa-apa, atau kita nak layan customer, boleh tukar kepada duit. Yang mana yang kita pilih? Of course, kita akan pilih yang dilayan customer, dapat duit. Daripada membawang, dapat dosa, buang masa. Okay? So, dekat sini penting untuk kita ada kesedaran. Okay, otak kita ni, biar aktif, kita fikir, mana yang aku kena buat dulu? Mana yang lebih prioriti? Okay. So kalau yang tak penting sangat tu, tak apalah, kita tangguhkan dulu. Tengok betul-betul ada masa yang betul-betul kita nak release, kita betul-betul masa tu kita nak buat benda tu baru boleh. Yang tak berapa penting ni, kita combine, kita buat satu waktu yang memang waktu tu kita dah spend, kita dah reserve untuk buat benda yang tak berapa penting. Tak apalah. Okay, tapi untuk hari-hari biasa ni kita buat benda-benda yang penting. Contoh hari weekdays. Weekdays ni kita memang dah set otak kita bekerja. Ada tak kat sini weekdays sama je weekend? Ada tak? Ada tak kat sini weekdays sama je dengan weekend? Saya dulu kan, kalau dulu memang saya kerja, orang kata apa, Jumaat, Sabtu kalau boleh kerja je. Kalau boleh waktu malam tu pun saya nak tidur dekat office, balik sebelum ni lah kerja macam kerbau kerja. Kan? Pagi, petang, siang, malam. Tapi saya sedar satu benda, sampai bila kita nak macam ni, sampai bila nak macam ni. Jadi saya ambil satu hari, contoh hari Jumaat. Hari Jumaat tu saya betul-betul spend masa dengan anak-anak, buat apa yang saya suka. Saya kemas rumah apa kan, buat benda yang kita suka. Maksudnya kita tak terlalu hardcore letak kepada kerja. Sebab yelah, kerja-kerja pun takkan habis, betul tak? Waalaikumsalam. Hai ni Rodi, Anu, okay, Afia, lambat masuk. Okay, tak apa, jom masuk. Saya start awal hari ni, saya tak tunggu. Jadi bagi yang tak sempat dengar dari awal tu, boleh dengar balik lah nanti. Okay, so hari ni kita bincang tentang macam mana cara kita nak atasi rasa malas. Sebab apa? Malas adalah pembunuh nombor 1 dalam sebuah kejayaan seseorang. Jadi dia ni salah satu jenis sampah sarap yang ada dalam diri. Jadi dia sangat penting juga macam mana kita nak atasi. So tadi saya ada kongsikan satu doa yang anda boleh amalkan. Doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita amalkan supaya kita dikawal dalam 7 perkara dalam satu doa. Saya pernah kongsi dalam sesi Soul Transformation yang lepas. Jadi anda semua boleh amalkan sebab doa ini juga dia kita minta dengan Allah untuk kita nak diberi perlindungan daripada rasa malas. Sangat penting. Malas ni, penyakit M ni semua orang ada. Semua orang ada, cuma kuat dengan tidak dan kuat dengan tidak untuk melawan rasa tu, melawan penyakit tu. Kuat ke tidak imun dia untuk melawan. Okey? Ada orang yang tak kuat. Bangun pagi-pagi malaslah nak bangun, sambunglah tidur. Ada kalah dengan sehelai selimut. Lemahnya iman, tak kuatnya dia. Sebab apa? Dia kalah dengan sehelai selimut tu. Kan? Kalah. Tak boleh nak bangun, malas nak bangun, sedap tidur. Teruskanlah sambung mimpi. Kalau kita nak bangun untuk capai mimpi kan, capai impian, untuk realisasikan mimpi kita. Okey. So, poin yang seterusnya adalah hindari dari mengeluh, elakkan mengeluh. Okey? Elakkan mengeluh dan hargai apa yang kita ada sekarang. Elakkan mengeluh dan hargai apa yang kita ada sekarang. Contohnya kerja kita layan customer. So jangan mengeluh, malaslah, asyik layan je customer, asyik wasik customer je, benda sama. Elakkan. Sebaliknya, appreciate. Alhamdulillah, aku ada juga bisnes nak buat. Ada orang kat kampung aku tu, tak tahulah, dia macam tak lost, tak tahu nak buat kerja apa. Bangun pagi, bangun, makan, tidur, lepak, tidur, main phone, main game. Macam tu dah sampai Pak Jamil, kan sambung sendiri.
Okey. Boleh ikut tak? Macam laju je saya menonong je ke depan, tak pandang kiri kanan. Boleh ikut tak? So pokok pangkalnya kena bersyukur. Bersyukur anda semua hari ini ada peluang nak buat duit. Walaupun busuk-busuk dapat 2-300 sebulan, at least dapat juga. Berbanding dengan orang yang tak dapat langsung, yang tak ada peluang langsung, yang tak tahu langsung. Dah lah masuk Venice, join Venice, dapat ilmu macam-macam kan. Terbuka minda fikiran yang selama ni tertutup. Macam kata bawah tempur. Dapat macam-macam, dapat pandai lagi, dapat sahabat-sahabat yang baik lagi. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah dapat juga peluang. Okey, baiknya Allah bagi peluang untuk cari rezeki. Ada orang tu sampai tak ada kerja dah, lost dah, tak tahu nak buat apa. Bersyukurlah kita. Okey, ada bisnes-bisnes kat luar sana tu tutup. Tiap-tiap hari ada bisnes tutup. Jadi kita bersyukur. Kes bunuh diri pun meningkat. Macam-macam masalah sosial meningkat. Okey, na'udzubillah min zalik. Tapi kita bersyukur kita berada dalam circle ni. Okey, kita ada orang yang membimbing, kita ada sahabat-sahabat yang sudi berkongsi. So bersyukur dan buat. Okey, buat. Sebelum kita nak mengeluh itu ini, buang semua keluhan itu, bangkit dan jadilah seorang pejuang. Kita ni pejuang dari alam rahim lagi. Masa kita tak dilahirkan tu, jadi Aimani tu, kita pejuang dah masa tu. Tahu ke tak? Kita berjuang dengan rakan-rakan Aimani kita yang lain tu. Dengan sperm yang lain. Kita yang berjaya. Kita bukan Aimani kan? Itulah masa proses tu lah. Masa proses tu. Sebelum telur bercantum telur tu. Okey? Situ pun dah berjuang dah. Okey? Dah banyak-banyak ekor, ribu-ribu ekor sperm tu, seekor je yang berjaya rentas negeri. Situ pun kena syukur. Circle yang tak kena tendang kalau tak fokus. Kan? Kita tak ada tendang-tendang. Kalau betul, kalau join worksheet lain dah lama kena tendang kan. Tapi itulah kita. Masih lagi kita tetap berjuang sebab kita yakin setiap orang tu layak diberi peluang. Okey? Sebab kita, setiap orang tu ada struggle dia masing-masing. Okey, ada ups and down, ada tersasar, lepas tu come back to jalan yang lurus, macam-macam. Okey? Jadi kena bersyukur. So kita ni pejuang daripada alam rahim lagi. Kita berjuang nak keluar dari perut ibu yang sempit tu. Kan? Kita berjuang duduk dalam perut gelap tu seorang diri, ketung-ketang, ketuk-ketang, tendang itu, tarik ini, berenang-berenang seorang diri. Tunggu je dengan sabar kan. Lepas tu keluar ni, struggle nak keluar dari perut ibu yang sempit, jalan yang sempit tu, macam mana kita boleh keluar. Situ pun struggle kan. Situ pun struggle walaupun kita tak ingat. Kan? Tapi nak cakapnya itulah proses kita nak sampai ke dunia ni. Bukannya mudah. Okey, bukannya mudah. Ada pula ibu yang jenis gugur 2, 3, 4 kali barulah jadi budak keluar. So bersyukurlah kita ni ada dekat sini hari ni kan. Bersyukur Allah bagi peluang, macam-macam peluang yang Allah bagi hari ni yang kita boleh manfaat, yang kita boleh buat. Okey, alhamdulillah. Bersyukur. Jangan mengeluh dengan kerja kita, dengan peluang yang kita ada. Susahlah nak buat Venice ni, nak faham produk lagi. Susahlah. Kan, mengeluhlah tu. Tak ada benda yang senang dalam hidup ni. Susah semuanya. Nak makan pun susah, nak kena kunyah. Tapi sebab kita dah biasa buat dari kecil, kita tahu. Kita pandai nak makan, nak kunyah. Okey? Semua benda susah. Tak ada benda senang. Faham tak? Kalau ikutkan rasa malas, semua benda akan jadi susah. Tapi kalau kita lawan rasa malas, tak ada benda yang susah. Kita nak besarkan kemalasan, alasan, ataupun kita nak besarkan usaha, keyakinan dan kehendak kita untuk capai impian kita yang besar tadi. So kita pilih yang mana. Okay, so poin yang seterusnya adalah beri penghargaan, appreciate diri sendiri. Okay, beri penghargaan, beri ucapan penghargaan kepada diri, reward diri kan. Jangan disisihkan diri anda. Anda kena jaga diri, sayang diri dulu. Penuhi hasrat diri, okay? Buat diri rasa sangat dihargai. Sebab apa? Anda jangan tunggu orang nak appreciate anda. Jangan tunggu orang nak ucap tahniah. Jangan tunggu orang nak hargai. Sebab kalau anda mengharapkan dari luar, anda akan rasa kecewa, anda akan rasa down, akan rasa sedih, stres. Jangan buat semata-mata untuk mendapatkan pujian orang. Tapi cukuplah untuk kepuasan diri kita, kita dengan Allah, dengan Rasul. Harap yang itu je. Okay, jangan harap
nak suruh suami puji, nak suruh anak-anak puji, nak suruh sama siapa lah makhluk-makhluk yang sekeliling kita ni. Okay, so kita kena appreciate diri. Okay, aku bulan ni aku berjaya buat sale 1K. Bestnya. Okay, HQ dah bagi reward, aku pun nak bagi reward untuk diri aku sendiri. Aku nak bagi bunga sejambak untuk diri. Okay, aku nak appreciate, aku nak hadiahkan untuk diri. So call florist, minta florist tu tulis nama, minta florist tu tulis nama dan tulis ucapan tahniah kepada siapa ada tahniah Anum atas kejayaan anda capai target sales 1K bulan ini. Anda sebenarnya boleh, yakin boleh teruskan usaha dan semangat. Cakaplah kata-kata semangat nak panjang lebar mana pun kan. And then minta florist tu hantar, deliver dekat anda. So bila sampai tu anda akan rasa best, happy. Kan? Biarlah orang lain tengok pelik. Suami cakap, siapa hantar bunga kat awak ni? Kan, ingatkan curang ke apa? Siapa hantar bunga? Suami tahu diri sendiri. Tak adalah dia cakap tak sihat ke apa isteri aku hantar bunga ke diri sendiri. Tak. Jangan pula dia cakap kalau tunggu abang tak tahu bila saya dapat bunga. Kan? Okay. So kita kena adalah tahu cara dalam pengurusan emosi. Itu pun salah satu cara kita beli apa yang kita suka, yang boleh membuatkan kita rasa gembira dan bahagia. Sebab kadang-kadang bila kita stres, kita energy kita drop. Bila energy kita drop, kita tak boleh nak fokus. Bila kita tak boleh nak fokus, sebenarnya bila kita gali-gali balik, faktor dia satu je, tangki emosi kita tu kosong. Tangki emosi kita kosong. So kena penuhkan dengan apa? Dengan rasa cinta, kasih sayang. Dengan cinta kasih sayang apa? Dari Allah dan Rasul sebenarnya. So kita sendiri yang kena penuhkan tangki emosi kita tu. Kita berhentilah mengharapkan yang luar-luar. Okay, berhenti harapkan luaran. Kita sendiri yang bina kebahagiaan kita. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh anda kat sini hari ni? Faham ke apa yang saya cuba sampaikan? Okay, ada yang first time ke join? Boleh ke? Boleh Okay. So appreciate diri anda. Setiap kejayaan appreciate. Setiap kali berjaya close customer, tahniah. Dulu sebelum ni masa VJC submit order, sebelum ni VJC kena submit order dengan saya buat satu dekat personal lah sebelum tu, masa awal-awal dulu. Saya memang akan wish VJC tahniah, bagus, alhamdulillah. Sebab saya rasa nak meraihkan sekecil-kecil kejayaan anda. Sebab saya yakin bila kita meraihkan akan timbul rasa bahagia tu, akan timbul rasa gembira, rasa lebih yakin, lebih bersemangat. Okay? So anda semua pun boleh saling meraihkan sahabat-sahabat anda. Ucap tahniah, ucap appreciation. Sebab apa? Okay? Sebab kita saling meraihkan kejayaan, kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu boleh berjangkit. Dan yakinlah bila anda perasan kan, bila ada sahabat yang ada sale, tiba-tiba orang lain berjangkit. Sebab apa? Anda mungkin berada dalam gelombang yang sama. Okay, gelombang yang sama, energi yang sama. So dia sampai. Okay, dia sampai. Sebab itu penting jaga energi anda. Anda berada dalam frekuensi yang sama dengan sahabat anda yang dapat sales. So tiba-tiba benda tu sampai dia something yang berlaku dekat minda anda. Ada kisah cerita pasal gelombang tu. Kalau anda pernah dengar sebelum ni, saya pernah cerita juga pasal frekuensi apa semua kan. Dia sebenarnya anda sedang melihat sahabat anda berjaya close, tiba-tiba anda get set dalam diri anda. Anda boleh buat. Customer akan membeli dengan anda. Bisa cara tak langsung dia berlaku. Anda hantar signal dekat otak. So frekuensi gelombang tu dia macam mana nak cerita, gelombang tu dia sampai. Okay, dia sampai. Dia adalah sesuatu yang berlaku tu, tapi nak bagi tahunya memang benda itu adalah reality. Kan, reality. Sebab benda tu dia berlaku dekat sini tanpa anda sedar. Anda pergi set dekat sini, okay, tengok sahabat boleh closing banyak, okay, aku boleh. Kan, sebab tu penting jaga circle positif anda. Kena berada di surrounding yang support anda. Okay, so aku boleh, sebab itulah kan, berjangkit-jangkit, yang tu submit, yang ni submit. Sebab apa? Sebab circle. Cuma sekarang ni silapnya apa? Contoh, anda salah letak motivasi, salah letak dekat sahabat
yang tak boleh nak commit sekarang. Contoh, okey, dia letak motivasi dekat sahabat yang tak boleh nak commit. So anda pergi set dah minda anda, tak ada sales. So tak adalah, sahabat anda tak ada sales, anda jadi tak ada sales. Tu silap. Okey, yang tu silap. So betulkan balik. Betulkan balik. Boleh jangan bergantung kepada orang lain, tapi anda cipta sendiri gelombang tu, frekuensi tu, supaya anda boleh menguasai benda tu. Okey, hantar signal yang anda boleh hantar, pasakkan dekat sini. Ini kita sebenarnya saya pernah cerita tentang belief system. Ingat tak? Belief system, self image. So semua itu ada kaitan. Okey. Kalau nak cerita ni panjang lah. Saya ulang sikit secara ringkas. Dalam diri kita ni kan, dalam dekat kita punya subconscious mind, dia ada self image. Apa itu self image? Self image terbentuk sejak kita kecil lagi. Sejak kita kecil, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, apa yang kita circle kita, apa yang kita belajar di sekeliling kita masa kita kecil, lama kelamaan dia membentuk self image kita. Okey, contoh, kalau anda tengok someone yang hidup dalam keluarga yang harmoni, okey, kehidupan dia future pun harmoni. Kalau someone hidup dalam rumah tangga yang retak, pecah belah, okey, future pun dia akan mengalami hidup yang sama. Okey, sebagaimana dia dibesarkan. Sebab apa? Dia ada self image tersebut. Dia ada self image. Sebab apa? Bila daripada self image itu dia membentuk belief system, sistem kepercayaan. So daripada self image itu dia akan terbentuk sistem kepercayaan. Itu adalah yang kita programming sejak kecil. Kalau dari kecil kita pergi programming, kita tengok contoh ada keluarga yang ayah suka pukul mak. So besar-besar pun dia tahu ayah suka pukul mak. So mungkin dia esok pun dia akan pukul isteri dia sebab dia ingat benda tu tak salah. Okey, ataupun contoh kalau kita tengok pada usahawan, pada usahawan, dia membesar dalam keluarga yang memang dah successful, memang dah terbiasa jenis hardworking, jenis rajin, jenis workaholic. So dia akan terbiasa, dia terbawa sifat ataupun nature daripada mak ayah dia. Tapi kalau dia tak terbiasa dengan situasi tu, dia nak buat balik tu, dia kena rombak balik dia punya belief system yang lama, self image yang lama, dan dia kena create yang baru, dia kena buat programming yang baru. Dekat situ dia struggle sikit pada awalnya. Okay, so dekat situ dia kena break the pattern. So kita kena bina balik self image yang baru, and then daripada self image itu dia membentuk belief system. So belief system itulah dia akan buat kita bertindak. Okey, dia akan buat kita bertindak ikut apa yang kita percaya. Kalau kita tanam, okey, kita percaya setiap usaha ada hasil. So kita akan usaha sebab kita percaya setiap kali usaha ada hasil. Tapi kalau kita pergi percaya, tak apalah, tak usah pun, adalah tu. So kita akan buat macam tu. So sekarang ni depends pada kita. Apa yang kita dah programming dekat sini, apa yang kita dah tanam dekat kepala otak kita, yang kita dah programming dekat kita punya belief system. So begitulah tindakan kita. Kita akan bertindak berdasarkan itu. Okay, faham ke faham? Kat mana dah kita berhenti tadi? Boleh? Boleh faham? So dia ada secara detailnya, dia ada video ataupun sesi khas. InsyaAllah saya cuba cari, saya tunjukkan ke anda, nak bagi faham tentang gelombang yang berlaku. Okey, bagaimana otak tu hantar signal, dan otak kita ni dia ada beribu-ribu saraf, sel-sel DNA kan, macam mana dia boleh align, macam mana dia boleh membentuk. Subhanallah, itu memang sangat amazing kerja Allah Ta'ala. Okay, memang sangat amazing. Kalau anda tengok video nanti, saya akan share dengan anda secara lebih detail supaya anda lebih faham. Okay, so poin yang seterusnya dah habis poin penghargaan diri. Kan ada lagi yang tak habis tadi? Rasa macam tak habis lagi, tergantung, tak ingat dah. Okay, so poin yang seterusnya adalah anda boleh pasang alarm. Okay, anda boleh buat notes, anda boleh buat reminder. Kalau dah tahu dah kita ni jenis pelupa, jenis menangguh, suka tangguh-tangguh, suka malas-malas, so buat alarm. Okay, set alarm, set reminder, set notes. Apa-apa sekarang ni boleh set calendar. So things to do, list to do, apa lagi, anda punya notes, papan tanda, sticky notes anda, okay, buat, do something. At least anda usaha. Okay, at least anda usaha. Sebab apa? Sebab kita memang kena usaha. Kita kena usaha. Sebab asbab usaha itulah, okay,
Allah nak bagi kita rezeki, Allah nak bagi kita hasil. So kalau kita tak usaha, kita tak boleh nak harapkan durian runtuh, tak boleh nak mengharapkan tiba-tiba rezeki datang macam tu je. Sebab kita ni bukanlah peringkat kata apa, makam nabi-nabi, level alim ulama yang luar biasa tu, tak. Kita hanya hamba biasa yang memerlukan asbab. Okey, yang memerlukan asbab sesuatu itu Allah nak turunkan. Okey, Allah nak jadikan. Kita perlukan asbab. So asbab tu adalah usaha. Sebab itu pun adalah sunnatullah. Okey, yang mana kita memang kena usaha. Okey, jadi usaha kita tu adalah kita nak set reminder apa semua supaya kita boleh paksa diri kita, push diri kita untuk keluar dari rasa malas, untuk push diri kita keluar dari penangguhan. Sebab kita tak nak berantai dengan kemalasan tu. Okey? Dan itu adalah usaha kita. Kita struggle-nya kita. Contoh bangun subuh. Susah nak bangun subuh. So apa usaha kita untuk bangun subuh? Nak pasang tali ke, air automatik siram pukul 6 ke, macam mana? So usaha kita tu Allah pandang, Allah nampak. Bukannya Allah tidur, tak. Allah pandang, Allah nak tengok kita. Allah nak tengok berapa serius budak ni, berapa bersungguh budak ni nakkan sesuatu tu. Kan? So buat. Okey, buat, jangan tak buat. Okey, so poin seterusnya adalah okey, buat benda-benda yang mudah dulu. Jangan terus buat benda yang susah. Contoh, anda ada beberapa perkara yang anda nak kena buat, tapi dalam banyak-banyak benda tu ada benda yang susah nak buat. So benda yang susah ni biasanya dia akan datang dengan roadblock, dia akan datang dengan blockage, dia akan datang dengan rasa malas. So nak atasi rasa tu, okey, anda kena buat benda yang mudah-mudah dulu. Settle benda yang mudah, set kepala sikit, okey, aku dah nak start buat benda yang susah. So pusing sikit otak tu, twist sikit. So terus buat benda yang susah. Okey, insya-Allah. Dia semua ni pun dia depends pada cara pemikiran kita, mindset kita. Kalau kita rasa benda tu susah, maka susahlah. Tapi kalau kita rasa benda tu senang, maka senanglah. Dan kita kena set juga dalam kepala kita, tak ada benda yang tak boleh diselesaikan, melainkan kita berada di liang lahat. Yang tu memang tak nak buat apa. Bangun pagi memang dah ada dalam liang lahat. Yang tu memang tak nak selesaikan. Tapi selagi kita diberi ruang, diberi peluang, kita sentiasa ada peluang. Kita sentiasa ada peluang untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita rasa masalah. Sebab kadang-kadang masalah tu kita je yang rasa masalah, benda bukan masalah pun. Sebab apa? Sebab ada halangan dekat minda kita, dekat kepala otak kita. Okey? Okey, so yang seterusnya adalah cari suasana ataupun tempat yang cipta suasana yang boleh twist minda kita ataupun support energi kita. Sebab kadang-kadang dia macam ni. Contoh, kita kerja daripada rumah. Okey, bisnes daripada rumah. Dulu saya pun bisnes start daripada rumah. Tak adalah saya buat atas katil sambil tidur, tak. Bila situasi dalam rumah, saya set up satu ruang untuk buat kerja. Sebab kita nak set minda kita, okey, sekarang aku bekerja. Gitu. So bila dah boleh move kepada office masa tu, so kita set up office. So bila keluar daripada rumah, environment office tu dia berbeza. Kita lebih serius, kita lebih fokus. Kita sendiri, auto sendiri dia akan tukar, akan switch minda kita. Okay, and then kita faham, okay, bila dah office ni tak boleh nak main-main dah, kena betul-betul fokus, komitmen lebih besar. So cipta suasana dan cari suasana yang boleh membuatkan anda rasa berenergi, anda rasa semangat. So no excuses, tak ada lagi alasan. Tak ada lagi alasan sebab anda sendiri yang kena buat benda tu. Anda sendiri yang kena cari, kena cipta suasana untuk anda hidupkan rasa keinginan atau mood kerja anda tadi. Okay? Alright, so yang seterusnya adalah jangan terperangkap dalam zon selesa, ilusi kesempurnaan. Jangan terperangkap. Kadang-kadang kita rasa okey dah, alhamdulillah, senang dah sekarang, kan, rasa cukup dah. Kadang-kadang kita banyak bermain dengan ilusi. Banyak bermain dengan ilusi, dengan bayangan. Kadang-kadang kita just menyedapkan hati kita. Kita dalam denial mood penafian. Mood penafian. Kadang kita bukan senang sangat, tapi kita buat-buat senang. Kadang kita bukanlah tenang sangat, kita buat-buat tenang. Kadang kita
stres tapi kita pretend tak stres. Stres disebabkan kita ni sebenarnya tak cukup rezeki. Kita ni sebenarnya kekurangan, kesempitan, tapi kita pretend sebab kita malas nak usaha, kita malas nak bertindak, maka kita hidup dalam denial mode, kita pretend. So kita masuk dalam ilusi kesempurnaan tadi, ilusi rasa selesa, zon selesa yang kita ciptakan tadi. Okey, faham tak? Berbelit ke ataupun boleh faham? Boleh faham? Okey, faham kan? Okey. Okey, so poin yang seterusnya adalah jangan malu untuk minta bantuan. Jangan malu untuk bertanya sekiranya tak tahu. Guru saya pernah cakap, it's okay kalau kita malu. Bila kita bertanya, kita nampak bodoh 5 minit je contoh. Daripada kita tak bertanya, kita bodoh selama-lamanya. So kita nak yang mana? Kita pilih bodoh 5 minit ataupun kita pilih nak bodoh selama-lamanya. So yang ini, jangan malu untuk bertanya. Okay, jangan malu. Nak tanya tu tak apalah, orang kata aku bodoh, tanya je lah. It's okay. Tak ada orang nak judge kita bila anda dalam circle ini. Okay, tak apa, tanyalah. Tanyalah banyak kali, tak apalah. Kita sudi menjawab. Okay, so jangan ada rasa malu nak bertanya, takut orang cakap kita bodoh. Tak, okay, tanya je. Tanya sampai anda betul-betul faham, anda betul-betul masak. So next, anda boleh ajar pula orang lain. Anda boleh guide juga orang lain. Anda boleh tunjukkan juga ke orang lain. Okay? Okay, so yang seterusnya adalah yang terakhir, hindari, okay, jauhi ataupun avoid, hindar, elakkan something yang boleh distract anda, yang boleh mengganggu fokus dan energi anda. Elakkan something yang boleh distract, any distraction yang boleh mengganggu anda. Sebab apa? Distraction itu sangat bahaya sebenarnya. Contohnya apa distraction? Kan? Apa contoh distraction? Anda tengah fokus kan? Contoh tengah fokus ni, buat kerja ni kan? Fokus, tiba-tiba orang panggil anda. Itu distraction, contoh. Okay, so dalam kita berbisnes ni, dia ada pelbagai distraction. Contohnya apa? Okay, saya bagi contoh. Contoh, bila anda tengah khusyuk buat sale, tengah nak fokus dalam bisnes, anda rasa anda betul-betul nak fokus ni, tiba-tiba ada kawan ajak, jom kita buat ni, jom kita join ni, jom kita buat produk ni. Contoh, itu salah satu distraction. Ataupun tengah fokus ni, tiba-tiba kan ada benda lain yang nak kena anda tumpukan fokus kepada benda tersebut. So Allahu Akbar. Sekejap Okay, sorry ada gangguan. Sekarang okay? Itu pun distraction. Okay, ada lagi tak? Okay, so distraction pun sangat penting. Distraction pun dia boleh mengganggu kita. Contoh kalau kita relate dengan topik kita, cara atasi malas tadi. Distraction dia boleh jadi tengah kita syok kerja, tiba-tiba pasal movie, tengok movie Hindustan contoh, mak pasal Hindustan, apa lagi Shah Rukh Khan, layan kan. Lepas tu apa lagi? Contoh kalau kita tengah nak fokus, tiba-tiba rasa mengantuk, tidurlah sekejap, mengantuk malas contoh. Okey, jadi boleh jadi pelbagai. So kat sini sangat penting kesedaran kita lah. Okey, kesedaran. Tak ada benda yang boleh bantu kecuali kesedaran kita. So bangkitkan kesedaran anda untuk anda capai. Dekat sini penting untuk anda ingat balik apa impian anda join Venice, apa impian anda untuk anda capai. So dekat sini penting. Orang lain tak boleh bantu anda, tapi anda lah yang boleh bantu diri anda. Betul, memang tak mudah untuk berjaya, tapi setiap kejayaan itu pun bukan mudah untuk dicapai. Semuanya memerlukan pengorbanan, semuanya memerlukan usaha, memerlukan penat lelah juga. Okey, sebab kita bukanlah
Okey, kita bukanlah level nabi-nabi yang Allah bagi rezeki. Macam tu je. So kita perlukan usaha untuk jadikan asbab. Okey, untuk jadikan asbab. Sunnatullah itu kena usaha untuk dapatkan. Alright? So dekat situ kita kena faham konsep tu. And then kesedaran lah sangat penting. So bangkitkan kesedaran tu, hidupkan kembali keinginan ataupun emosi anda. Emotion drive tu dia sangat penting untuk menghidupkan kesedaran dalam diri kita. Okey, kenapa kita perlu lawan rasa malas? Kenapa kita perlu bangkit dari malas? Kenapa kita perlu buat sesuatu? Kenapa kita perlu? Kenapa? Okey, so yang boleh jawab semua adalah anda. Segala impian yang anda dah tuliskan, yang anda senaraikan, impian itulah yang akan menjawab kenapa anda perlu korbankan rasa malas, kenapa anda perlu bangkit, kenapa anda perlu move on. Segala yang tertulis pada list tersebut adalah jawapan kepada semua soalan tadi. Okey? Boleh? Okey. So sudah habis topik tu. So saya nak sentuh juga tentang dalam kita punya proses untuk kita nak berjaya ni penting juga dia ada 3 benda yang penting. Okay? Yang pertama adalah kita jaga body kita, okay? Badan kita. So untuk nak jaga badan kita ni banyak faktor yang kita kena jaga. Okay? Antaranya pemakanan. Okay, pemakanan tu kena makan makanan yang berkhasiat. Sebab apa? Bila kita makan makanan yang tak berkhasiat, bila masuk makanan yang berlemak, yang tinggi kolesterol, yang macam-macam, dia boleh mengganggu juga fokus kita. Sebab ia berkait juga dengan apa hormon yang dirembeskan oleh badan, and then proses-proses yang berlaku dalam badan kita. Dia mengganggu juga. Okay? Dia mengganggu. Sebab tu penting jaga pemakanan. Banyakkan minum air kosong. Sebab air kosong juga dia bersifat menyembuhkan, healing. Dia bersifat healing. Okay, air kosong sangat penting juga. Dan dia akan menyihatkan sel-sel badan anda. Okay, and then untuk jaga badan anda kena exercise. Sebab anda nak fokus, anda kena ada badan yang sihat. Betul tak? So, anda kena exercise juga. Sebab bila anda exercise, kadang-kadang orang tu dia jogging. Bukanlah dia nak kurus semata, tak. Tapi bila jogging, dia rasa happy. Dan bila happy, hormon yang dirembeskan ketika happy itulah yang membantu menyihatkan tubuh, yang menguatkan sistem imun badan. Bila sistem imun tu kuat, okay, maka dia akan dapat pertahankan badan kita dari terkena jangkitan. So sebab tu penting, imun kena sihat. Sebab tu emosi musim-musim macam ni sangat perlu dijaga. Jangan stres, jangan down. Kena jaga, kena strong. Okay, and then okay, apa lagi poin yang saya nak highlight? Self affirmation. Okay, maksud dia setiap pagi tu anda ucapkan pada diri anda, bangun pagi, baca doa bangun tidur, and then pandang diri kat cermin sikit, cakap sesuatu. Aku, alhamdulillah aku sihat hari ni. InsyaAllah aku boleh buat. InsyaAllah hari ni apa target aku, apa yang aku nak selesaikan, apa yang aku nak capai. InsyaAllah aku boleh. Keep on cakap benda yang sama pagi masa bangun, dan kalau boleh malam sebelum tidur. Dia, kalau Mak Saleh ni dia ajar affirmation macam terlalu keakuan. Contoh, aku hebat, aku boleh. Tapi kita orang Islam, kita kena ada unsur doa. Affirmation itu saya lebih suka tukarkan kepada doa. Doa dan dalam masa yang sama kita memberi saranan kepada otak kita. Kita sedang membuat programming dalam otak kita. Kalau dekat anak-anak pun saya suka buat macam tu. Sebelum tidur saya suka suruh dia orang cakap dan dalam masa yang sama mereka berdoa. InsyaAllah Syasha nak jadi anak yang salihah, akan jadi anak salihah, baik, sopan santun, macam-macam lah yang dia cakap kan. Kita dah biasakan diri dia ulang benda yang sama. Jadi anda sendiri juga macam tu. InsyaAllah aku kuat, InsyaAllah aku boleh. Okay, InsyaAllah cakap benda-benda yang positif kepada diri anda. Pertama, anda berdoa, minta dengan Allah. Okay, yang kedua, anda sedang
programming dalam minda anda. So kita jangan ada keakuan. Kalau yang Mak Saleh ajak affirmation lebih kepada keakuan. So kita tak naklah tiru bulat-bulat kan. Kita nak biar berunsur doa benda tu. So kena keep on cakap dekat diri. Kita sedang membuat programming sebenarnya. Okay, insya-Allah semoga aku dipermudahkan urusan. Insya-Allah Allah izin aku untuk berjaya. InsyaAllah aku seorang yang sangat confident. InsyaAllah aku boleh buat kan benda-benda yang macam tu. Okay, kita apa, nanti recap semula hajar surah yang. Okay, so seterusnya adalah saya nak highlight juga tentang surrounding. Okay, which is surrounding ini dia ada circle dan dia ada cara kita, cara pemakaian kita, penampilan kita. Kadang-kadang bila kita jaga penampilan kita setiap hari, kita rasa confident. Kita rasa confident. Kita rasa sangat menghargai diri. Contohnya bangun pagi-pagi terus mandi, bersiap macam nak pergi office. Tu pun boleh menyumbang kepada rasa confident kita. Saya pun dah tukar cara. Kalau sebelum-sebelum ni kan, saya hari cuti kita rasa malas kan. Lepas mandi kita pakai juga baju kelawar tu kan, baju tidur. Tapi saya tukar. Saya tak nak image yang sama. Jadi tetap pada hari yang sama kita tetap bersiap. Hari cuti pun kita bersiap juga. Sampai anak tanya, "Mama nak pergi office ke?" Kan. Tak adalah pakai nak duduk rumah kan. Tapi sebab apa? Sebab kita sedang menghantar signal yang kita sentiasa kena bersemangat setiap hari. Kita sentiasa kena bersiap setiap hari. Lagi-lagi isteri yang ada suami. Kalau boleh, memang kena bersiap. Okay, kena bersiap. Tak boleh nak macam mak nenek je semaya masa. Tidur tu mungkin boleh dimaafkan kan, malam nak tidur. Tapi kalau boleh hari cuti, hari-hari yang biasa kalau anda di rumah, tetap bersiap. Pertama, anda bersiap untuk suami, dan kedua, anda bersiap sebab anda nak set minda anda, anda nak programmingkan dalam diri anda yang anda nak kerja, anda nak buat. So masa tu anda pun tak segan, anda nak buat live ke, anda nak video call dengan customer ke, anda nak buat apa, nak record video apa semua, sebab anda dalam keadaan bersiap dah. So anda takkan rasa ada penangguhan, bertangguh. Okay? Faham tak? Okay, so yang seterusnya adalah circle. Circle tu sangat penting. Cari circle yang membuatkan anda rasa tenang, dan dalam masa yang sama circle yang membawa anda dekat dengan Allah dan Rasul. Kalau dah jumpa circle tu, jangan lepaskan. Dan circle juga sangat penting kerana circle ni dia sangat mempengaruhi hari kita. Circle sangat mempengaruhi hari kita. Contoh, kita berada dalam satu grup tu suka sindir-sindir, suka judge. Kan? Kita rasa best ke tak best? Of course tak best. Dan tak best tu dia akan mengganggu fikiran kita, terbawa-bawa sampai ke malam, sampai ke efek seluruh hari kita. So carilah circle yang boleh membantu kita, yang boleh membina kita, yang boleh membuatkan kita rasa bahagia dan positif. Dan kebahagiaan itu membuat kita rasa membuat kita rasa aura kita ni kan, membuat kita rasa macam terbawa-bawa je setiap hari tu. Sebab apa? Aura daripada grup. Sebab itu saya sentiasa ajak BJC untuk aktif dalam grup. Okay, kalau sebelum ni tu kan, sentiasa ajak aktif dalam grup. Masa kita ada 10 grup hari tu, ingat tak meriah kan? So sekarang pun sama, bawa karakter macam tu. Okay, saling support each other. Saling kongsikan sekecil-kecil kegembiraan, sekecil-kecil kejayaan, kongsikan. Hari ni ada 10 orang yang masak PM akak. Masya Allah, happynya. Tak apalah, customer tu tak nak membeli dulu pun, tak nak membeli lagi. Okay, at least anda kongsikan juga kegembiraan tu. Okay, faham tak? Alright, boleh? Okay, rasanya itulah saja. Saya simpan lah next point untuk seterusnya. Okay, boleh? Okay, so itu saja untuk sesi hari ini. Boleh tak? Dapat tak sesuatu? Dapat sesuatu ke? Boleh ke boleh? Dapat ke? Poin apa yang paling dapat sekali? Sentiasa bersiap untuk elak bertangguh. Ya, sure, kalau itu yang menjadi faktor yang boleh membantu, so kita buat yang tu.
Okay, dapat Okay, Alhamdulillah. So hopefully anda dapat sesuatu untuk sesi hari ni. Okay, Alhamdulillah. So kalau dapat satu, jom kongsikan. Kongsi dekat grup. Tak kisahlah grup Telegram ke, grup program Sahur Manis. Okay, bila kita kongsikan tu, kita lebih-lebih lagi dapat. Alright? Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Semoga anda dipermudahkan segala urusan hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Okay, semoga anda semua boleh fokus, buat yang terbaik dan dapat capai anda punya target untuk bulan ini. Okay, insyaAllah. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Sama. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh direct kepada saya ataupun Ain. Since Auni bercuti lagi, so mungkin cuti panjang sikit lah sebab kahwin kan. Takkan cuti sehari je. Rasanya direct kot minggu ni. So mungkin hari Sabtu lah kot, ataupun Rabu kot. Dia cakap Rabu nak masuk. Rabu nak masuk, tapi Khamis cuti balik kan. Ada satu Malaysia. 16 September kan. 16 September kita ada satu camping khas. 16 September ada satu camping khas. Nanti saya akan announce dalam group apa dia yang terlibat dengan camping hari tersebut. Okay. And then 16 September. So next camping pun ada lagi lah dalam 23 hari bulan kalau tak silap. So kita akan announce lah. Okay. Yang tak ada camping ni pun, yang berlangsung sepanjang September pun ada juga kan. Anda tahu kan, yang berlangsung sepanjang September, camping beli sebanyak 350 dapat satu jewelry box. Yang tu masih berlangsung. Ada PWP, purchase we purchase, minimum 150, saya tak ingat dah. Ada, ni ada share kan. And then apa lagi? Satu lagi tu cincin tini RM99. So ada juga few promo yang berlangsung sepanjang bulan dan ada spesifik promo lah. Okay, so insyaAllah kalau tak faham apa-apa boleh tanya. Dan terima kasih jugalah yang rajin membantu VJC baru dengan penuh kesabaran. InsyaAllah semoga Allah balas jasa baik anda semua. Okay, so insyaAllah kita bersama lagi next session. Okay, Assalamualaikum, bye.